Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sebelum mengutarakan pendapat. Saya Nur Anifahana binti Fairuz dari SK Paya Bunga. Saya pula Nur Ardini Fauzah binti Fairuz. Dan saya pula Nur Akilah Safa binti Abdullah. Kami bersetuju media sosial ini sebenarnya banyak memberi kebaikan jika digunakan dengan cara yang betul. Internet merupakan pengguna asas. Kini, internet merupakan salah satu penghubung dunia yang telah mengecilkan dunia atau dikatakan dunia tanpa sepadan. Walau bagaimanapun, teknologi internet ini kerap disalahgunakan sehingga menjadi saluran untuk melakukan perkara-perkara negatif. Namun begitu, internet ini juga tidak menafikan mempunyai pelbagai kebaikan kepada kita. Baiklah, saya akan mulakan dahulu perbincangan kita pada hari ini. Antara kebaikannya ialah internet merupakan saluran ilmu pengetahuan kepada semua pengguna. Berjuta-juta pelajar menggunakannya untuk mendapatkan maklumat dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Begitu juga dengan guru-guru, kerana internet ini dapat memudahkan urusan guru-guru dalam menyiapkan kerja mereka. Guru-guru juga lebih mudah memberikan latihan kepada murid secara dalam talian. Contohnya, musibah yang berlaku kepada negara kita disebabkan penyakit coronavirus. Berbulan-bulan murid dan guru tidak dapat hadir ke sekolah. Dan sebagai penyelesaian agar murid tidak ketinggalan dalam pelajaran, PDPC secara talian diwujudkan agar murid tidak ketinggalan. Ianya mendatangkan kebaikan kepada murid agar terus mendapat ilmu dan guru-guru tidak perlu gusar kerana tidak dapat hadir ke sekolah. Dan PDPC akan terus berlaku. Saya setuju dengan pendapat kamu, Anis. Internet juga dapat memudahkan urusan harian manusia. Misalnya pembayaran bil elektrik, bil air, kredit dan sebagainya dapat dilakukan dengan mudah serta patuh. Sebagai contoh, seseorang itu tidak perlu beratur terlalu lama untuk membayar bil mereka. Sedangkan pembayaran boleh dibuat secara talian menggunakan telefon mereka sahaja. Di samping itu, kita juga boleh menjual beli barangan atas talian untuk menjana pendapatan yang lumayan. Contohnya, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, rakyat Malaysia tidak digalakkan keluar rumah sekiranya tiada urusan penting kerana dibimbangi akan menyebabkan penularan virus corona. Jadi, sebagai langkah selamat, pengguna boleh membeli barangan melalui internet seperti di GoShop, Lazada dan di Shopee. Betul Zakila. Pada pandangan saya, internet ini juga banyak membantu manusia melakukan urusan harian kerana manusia dapat berkomunikasi dengan mudah walaupun dengan jarak yang jauh. Kesannya, hubungan silaturahim akan tetap erat. Selain itu, internet juga dapat membantu pelajar untuk mencari maklumat dengan menggunakan aplikasi Google. Selain dapat menyiapkan kerja sekolah, pelajar juga dapat menambah ilmu pengetahuan serta mengetahui peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa lampau. Bukan itu sahaja, kita juga dapat mengetahui sejarah-sejarah di negara luar juga. Contohnya, sejarah di Mesir, Arab Saudi dan sebagainya. Benar Tuan ini. Sekiranya ibu bapa dan guru sentiasa memberi pengawalan dan pengawasan kepada anak-anak mereka, sudah pastilah internet ini mempunyai banyak kebaikan. Walaupun begitu, terdapat juga ibu bapa yang alpa dengan membiarkan sahaja anak mereka melayari internet tanpa pengawasan ibu bapa. Hal ini tidak sepatutnya digalakkan kerana anak-anak akan lalai serta tidak melakukan perkara yang wajib seperti solat. Oleh sebab itu, ibu bapa perlu mengambil berat dan sentiasa memantau penggunaan internet oleh anak-anak mereka agar tidak menyimpang ke arah jejala yang tidak sihat.
Internet itu tidak salah, asalkan kita dapat membezakan apa yang betul dan apa yang salah. Itu sudah pasti Anis. Sekiranya ibu bapa pergi kerja dan mungkin balik agak lewat, internet ini dapat membantu anak-anak mereka mencari maklumat dan menyiapkan kerja sekolah. Selain itu, mereka boleh menggunakan kamus digital untuk mencari maksud bagi sesuatu perkataan. Jika anak mereka mempunyai kerja sekolah seperti latihan karangan, anak mereka boleh menggunakan kemudahan internet untuk mendapat maklumat. Berbagai contoh karangan terdapat dalam internet. Oleh itu, internet bukanlah bertujuan untuk hiburan semata-mata apabila kita menggunakannya dengan cara yang betul. Saya setuju dengan pendapat kamu itu. Internet ini juga dapat dijadikan sebagai tempat penyebaran dakwah oleh umat. Dalam usaha berdakwah pula terdapat beberapa cabaran yang terpaksa dihadapi. Antaranya berupa penyebaran ajaran yang menyeleweng, ajaran kepercayaan agama lain dari Islam dan pendedahan nilai-nilai serta budaya hidup yang negatif dan pastinya bertentangan dengan ajaran Islam. Melalui internet, golongan remaja boleh mendengar ceramah agama, nasyid dan mempelajari tajuk Al-Quran dengan betul. Segala-galanya boleh dilakukan dengan adanya internet. Betul tu Ardini. Jadi sudah terbuktilah bahawa peranan seorang ibu atau bapa mengajar anak-anak mereka dalam didikan agama dari kecil amat penting supaya dapat membentuk mereka menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Mereka juga seharusnya diajar supaya mengikut perintah Allah dan tidak melakukan segala larangannya. Kita sebagai manusia perlu menguatkan akidah, ilmu, budi pekerti dan menguatkan ikatan masyarakat agar sentiasa bagai aur dengan tebing, iaitu yang sama memerlukan antara satu sama lain dan bukannya seperti enau dalam luka melepaskan pucuk masing-masing. Hal ini supaya sebagai manusia, terutamanya generasi muda, dapat memanfaatkan internet khususnya bagi melahirkan masyarakat berilmu sekaligus dapat mengharumkan nama negara dengan kemajuan teknologi dan ilmu komunikasi yang ada. Sekian, terima kasih. Baiklah. Cikgu akan mengajukan satu soalan kepada kamu ya. Sila dengarkan baik-baik soalan ini. Bagaimanakah umat Islam dapat memanfaatkan internet dalam konteks agama? Sila kamu jelaskan. Okey, terima kasih. Menurut pendapat saya, sebenarnya di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat memerintah supaya manusia mencuba berbagai-bagai cara untuk mendapatkan ilmu yang diberkati. Salah satu alat yang berteknologi zaman kini ialah penggunaan internet. Berdasarkan surah Al-Nahl ayat 78, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Ayat di atas menjelaskan kepada kita fungsi dan peranan pendengaran, penglihatan dan hati ini selaras dengan konsep teknologi yang menekankan soal kemahiran, pendengaran, penglihatan dan analisis serta kajian. Ini disokong oleh pendapat yang menyifatkan 80% daripada apa yang dilihat, didengar dan diamalkan dapat dimengerti dengan mudah oleh manusia. Begitu juga dengan teknologi multimedia telah dijelaskan sejak 15 abad yang lampau di dalam Al-Quran. Kita harus mengambil peluang dan bergerak pantas untuk merebut peluang yang ada dan bijak membuat pilihan agar kesejahteraan hidup dapat dinikmati bersama-sama dengan adanya internet. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Anifahana binti Fairuz dari SK Paya Bunga.
Saya ingin membuat resensi buku yang begitu menarik hati saya, iaitu Sains dan Teknologi dalam Islam. Buku ini ditulis oleh Nur Azwani Zulkarnain dan diterbitkan oleh penerbitan Harta Mas. Antara kandungan buku ini ialah keilmuan dunia Islam, memahami sains dan teknologi, tanggapan terhadap sains, kepentingan menguasai sains, teknologi multimedia Islam, percanggahan ilmu sains dengan Islam, teknologi pembangunan ummah, berdakwah dalam era multimedia dan mengambil peluang ICT. Buku ini mengisahkan Islam ialah budaya ilmu yang mempunyai makna yang lebih mendalam daripada maklumat. Antara salah seorang ahli botani yang termasyhur pada sekitar 1227 ialah Abu Muhammad Abdullah Ibnul Ahmad Ibnul Al-Baitar atau lebih dikenali Al-Baitar. Beliau dilahirkan di Malaga, Sepanyol. Beliau memang banyak memberi sumbangan dalam bidang sains serta penyelidikan. Selain itu, buku ini juga menerangkan salah satu komponen terpenting teknologi maklumat yang sibuk dikatakan ialah multimedia. Sejak 1040 Masihi, kerajaan Islam telah menggunakan kertas dalam urusan rasmi kerajaan. Ini menggambarkan budaya celik ilmu telah berkembang di bawah ketamadun Islam. Ajaran Islam mementingkan kecemerlangan di dunia dan di akhirat untuk umatnya sentiasa memperbaiki diri dan maju ke hadapan. Meskipun dilihat ilmu sains dan teknologi terpisah, namun hakikatnya tidak. Dalam Islam, pemerhatian tentang tabi'in alam amat penting. Ternyata bahawa kemajuan teknologi multimedia memberi banyak manfaat kepada mereka yang bijak menggunakannya. Manusia adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT untuk memakmurkan dunia. Mereka diberi keistimewaan akal fikiran berbanding makhluk yang lain. Dalam Islam, mempunyai hierarki yang tersendiri dan banyak diperkatakan dari zaman ke zaman dan bergantung kepada kepentingannya. Kelemahan jiwa dapat diatasi dengan menyucikan diri sebersih-bersihnya sehingga dapat berkembang dan bergerak di landasan yang betul ke arah kemuliaan serta luhur rohani. Dakwah ialah satu usaha menyampaikan, mengajak atau menyuruh manusia kepada mengenali Islam. Dalam usaha berdakwah terdapat beberapa cabaran yang terpaksa dihadapi. Kesimpulannya, kini masyarakat sewajarnya menerima bahawa multimedia adalah peralatan yang penting dalam penyebaran dakwah Islamiah. Dengan keazaman yang tinggi, kita harus turut menguasai dan mengambil manfaat daripada teknologi yang ada bagi mengembangkan syiar Islam. Sekian sahaja resensi buku daripada saya. Baiklah, dengarkan satu soalan daripada cikgu ya. Muzik dan hiburan ialah satu elemen yang digemari oleh generasi masa kini. Pada pendapat kamu, adakah hiburan tidak dibolehkan dalam Islam? Okey, terima kasih. Pada pendapat saya, hiburan bukanlah tidak boleh langsung dalam Islam sekiranya mengikut cara yang betul. Contohnya nasyid dan kasidah yang mempunyai lirik-lirik yang syarat dengan pengajaran dan nasihat serta lebih ke arah keislaman. Ia sekaligus dapat menghindari daripada ditenggelami hiburan yang berunsurkan barat semata-mata. Hal ini kerana lagu daripada barat banyak melalaikan dan mengandungi unsur-unsur negatif serta menjadikan kita apa dan boleh mengurangkan keimanan serta ketakwaan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Bagi pendapat saya, apa yang penting ialah kita dapat membezakan mana yang baik dan buruk agar diri kita tidak terjebak. Sekian, terima kasih. Terima kasih.